Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awal ni. Sejak 2010, Langkawi sudah dipilih sebagai lokasi tetap bagi cabaran basikal bukit Langkawi pada saban tahun. Dan ini merupakan edisi keempat pada 2013 yang bakal berlangsung pada hujung bulan nanti hinggalah awal Oktober, di mana sirkit ini akan menjadi pilihan para pelumba berprestasi tinggi Pro Tour dari Eropah, kerana kita tahu LIMBC menjadi tumpuan pada edisi yang lepas, tetapi kali ini lebih ramai lagi pelumba-pelumba bertaraf dunia bakal mengambil bahagian pada edisi yang keempat ini. Jadi kita akan membincangkan perkara ini, mengapa LIMBC perlu diberi perhatian, diberi tumpuan, dan mengapa Langkawi perlu dijadikan sebagai satu lokasi yang bertaraf dunia, sejajar untuk menjadikan Langkawi sebagai lokasi pelancongan maupun untuk sukan bertaraf dunia, seperti juga sikit-sikit antarabangsa di Afrika Selatan, di Sweden dan sebagainya, begitu juga di Australia. Jadi untuk saya membincangkan perkara ini, saya bersama rakan saya Datuk Muhammad Malik Maidin, CEO Bon Voyage Sdn Bhd dan juga penganjur untuk LIMBC saban tahun. Jadi Datuk Malik, ini merupakan edisi keempat. Tahniah diucapkan kepada LIMBC, dan saya rasa dari tahun ke tahun kita melihat orang kata pun kematangannya. Kalau dulu mungkin bertatih, merangkak, sekarang mungkin dah boleh berjalan sikit kot. Okey, apa yang akan kita tawarkan untuk edisi 2013? Edisi 2013 ni agak ada kelainan sikit lah apabila kita berjaya pada peringkat mulanya untuk bawa marathon series daripada Europe. First time kita bawa ke Asia. Jadi ini pertama kali kita bawa ke Asia untuk World Cup Series lah. Itu akan berlaku pada 28 hari bulan. Kalau kita tengok selepas tu, kita ada rest day satu hari dan kita terus dengan LIMBC, Langkawi International Mountain Bike Challenge. Yang mana Langkawi International Mountain Bike Challenge ni dia menduduki tangga antara ke-10 perlumbaan berbasikal bukit di dunia. Apa menariknya pusingan kelayakan maraton MTB Dunia Kesatuan Berbasikal Antarabangsa ni? Kalau orang nak tahulah, ramai mungkin di luar sana, apa jenis maraton ni kan? Mungkin berbeza dengan orang kata pun kejohanan yang lain. Okey, maraton siri dia ada 9 sirkit seluruh dunia. Jadi kita adalah siri yang terakhir untuk melayakkan mereka mengumpul mata untuk ke South Africa, di mana di situ akan berlangsung kejohanan dunia. Ya. Bila tu? Saya rasa dalam bulan Disember kalau tak salah saya. Jadi maraton ini menjadi tumpuan pelumba profesional yang mengumpul mata daripada sirkit pertama hinggalah sirkit ke-10. Ke-9. Jadi sebelum-sebelum ini mereka berada di mana? Di Eropah? Di Eropah. Kebanyakannya berlaku di Eropah, kerana di situ pelumba-pelumba mountain bike bertumpu. Jadi ini pertama kali kita bawa keluar daripada ke Asia. Untuk pertama kalinya. Berada di Langkawi. Mengapa pihak penganjur orang kata pun memberi keizinan dibawa ke Asia, terutama dengan Datuk Malik Maidin? Okey, bila apa cara kita, apa lobby kita ni? Bila kita tengok benda ni, kita baru orang kata macam Haji cakap tadi, kita baru 3 tahun, baru orang kata baru boleh nak berjalan. Tapi disebabkan penganjuran dan daripada segi media support kita yang bagus, bukan saja di peringkat lokal dan international, pihak badan dunia memberi keizinan atau memberi kita peluang untuk menganjurkan satu kejohanan yang besar. So ini bagi saya satu pengiktirafan, bukan pada saya tapi pada landscape Langkawi itu sendiri. Kalau kita melihat orang kata pun sirkit antarabangsa yang berada di Eropah, termasuk yang menjadi tumpuan di Pietermaritzburg di Afrika Selatan, mereka membawa pasukan-pasukan handalan dunia dan mereka juga membawa 10 terbaik pelumba-pelumba dunia. Apa kelebihan sirkit-sirkit di Eropah, kalau kita boleh gambarkan, yang menjadi orang kata pun dambaan ataupun orang kata pun tumpuan pelumba-pelumba bertaraf dunia ni, Datuk? Setiap sirkit dia ada dia punya cabaran tersendiri. Berbeza-beza sirkit. Kalau kita tengok di Afrika, kalau kita tengok di Belgium contohnya, kita ada pergi di Austria untuk tengok berbagai-bagai challenge yang maknanya bentuk muka bumi itu berbeza-beza. So jadi di Langkawi ni ada
sesuatu yang menyebabkan mereka nak datang balik di Langkawi ni. So jadi kalau kita tengok daripada tahun lepas dengan tahun ni berbeza. Mungkin orang kata pun humidity, orang kata pun cuaca panas dan hujan dan juga lanskap Langkawi itu sendiri menjadi orang kata pun tarikan kepada Daya mereka. penarik kepada mereka. Okey, melihat orang kata pun taraf yang diberikan oleh UCI ke atas LMBC dan juga kali ini menjadi pusingan kelayakan maraton, apa yang ingin kita capai sebenarnya sebelum Datuk menganjurkan dan mengambil peluang ini untuk menarik seberapa banyak orang kata pun penaja-penaja untuk bersama-sama menjadikan Langkawi sebagai satu lokasi tetap LMBC dan juga menjadi sirkuit untuk menuju ke pusingan kelayakan dunia? Objektif kita untuk Langkawi ni adalah menjadikan Langkawi sebagai satu hub untuk sukan mountain bike. Kalau kita tengok di Europe, mereka boleh berlumba atau menggunakan track yang mereka guna untuk latihan hanya dalam 6 bulan. Kemudian mereka masuk kepada season winter, mereka dah tak boleh. So kita ada sepanjang tahun kalau nak ikut. Kita cuma ada 2 season, hujan dan juga panas. So jadi kita nak peluang ni digunakan dengan betul, dengan sebaik mungkin. Apakah penambahbaikan yang diberikan terhadap kita punya sirkuit di Langkawi? Penambahbaikan daripada segi jalan, kita banyak meratakan sikit jalan-jalan yang terlalu tinggi yang lepas. Campur cerun pun tak boleh juga. Jadi kita nak pikul basikal lama sangat. Kita nak benda-benda macam tu dikurangkan. Maknanya daripada segi risiko kita kurangkan, daripada segi kecederaan. Sebab dalam sukan mountain bike, rider mudah sangat cedera. Terdedah kepada kecederaan yang jatuh begitu. Dan sebagainya. Bagaimana kawasan-kawasan yang berlopak, berlumpur yang agak sukar dilalui oleh para pelumba? Kita betulkan sekali ni, tapi itu juga kita tak boleh betulkan dengan 100% ataupun lebih daripada 50%. Kita nak itulah challenge yang mereka perlu. Naturalnya mereka perlu lalui. Itulah cabaran yang mereka perlu hadapi. Sebab tu kalau kita tengok pada tahun lepas yang menang di kategori wanita. Beliau menyatakan bahawa sekiranya siapa juga rider yang berjaya melepasi cabaran Langkawi International Mountain Bike is a true warrior. Maksudnya yang lain tak ada hal lah. Okey, Datuk, kita rehat sebentar. Sebab sini kita akan lihat orang kata pun bagaimana potensi kata sukan berbasikal bukit ini berbanding sukan berbasikal yang lain. Kita sudah orang kata pun lebih maklum sukan track, berbasikal track, orang kata peringkat lebuh raya dan sebagainya cukup sinonim dengan orang kata pun sukan berbasikal di Malaysia. Ramai sekali pelapis dan juga jago-jago bertaraf dunia yang sudah pun kita lahirkan, yang sedang pun kita latih sekarang. Tetapi basikal bukit bagaimana? Adakah dengan penganjuran sejak 2010 hingga hari ini kita sudah nampak ada peluang-peluang yang boleh kita capai? Mengapa tidak kita berada di Olimpik 2016? Kita rehat sebentar. Saya masih teringat ketika menemu bual Datuk Malik Maidin di sini juga 3 tahun yang lalu, ingin menjadikan LMBC sebagai platform melahirkan lebih ramai pelumba-pelumba berbasikal bukit. Adakah itu sudah dicapai ataupun dalam perjalanan ataupun nampak ataupun cahaya di hujung terowong yang begitu cerah sekali? Okey, kalau kita tengok sejarah sukan berbasikal di Malaysia, sebelum Le Tour di Langkawi diperkenalkan, kita masih kurang budaya berbasikal. Apabila Le Tour di Langkawi diperkenalkan, kalau kita tengok budaya berbasikal itu meningkat. Daripada situlah apabila ada budaya berbasikal, maka di situlah kita akan melahirkan banyak pelumba-pelumba. Contohnya sebelum ni kita tak pernah pun terfikir yang akan ada rider kita pelumba kita boleh menaiki podium di peringkat dunia. Dan kita lahirkan Azizul. Bagi saya objektif untuk melahirkan pelumba itu perlu membudayakan sukan itu. Apabila kita membudayakan sukan itu, maka minat secara tidak langsung lahir. Jadi daripada minat tu mungkin ada peminat-peminat yang memang ada bakat semula jadi. Yang mana kapasiti dia daripada segi kekuatan dia ada, cuma kita perlu gilap dia. Dari sudut pendedahan, saya rasa masyarakat Malaysia terutamanya orang ramai di luar sana berbasikal bukit sebagai satu trend ketika ini. Saya rasa dalam masa 2-3 tahun ini memang banyak sekali kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan di peringkat komuniti, peringkat pekerjaan dan sebagainya menubuhkan kumpulan-kumpulan berbasikal mereka. Hujung minggu penuhlah ke Fraser Hill, hujung minggu ke Hulu Yam dan sebagainya kan.
kan. Jadi ini satu tanda yang ataupun cukup positif. Bagaimana Datuk melihat? Memang cukup positif kita tengok daripada segi membina menjaga kesihatan contohnya. Jadi dari segi kita bermasalah dengan obesiti. Jadi bila ada satu budaya, kalau kita tengok di luar negara, bagi saya contoh di Australia, itu hebat, mereka melahirkan pelumba-pelumba ataupun apa juga atlet daripada segi membudayakan sukan itu sendiri. Bila kita membudayakan sesuatu benda, ia menjadi satu orang kata apa willpower. Budaya sukan adalah budaya kekuatan. Kalau masyarakat sudah ada interest atau minat ke arah itu, bagaimana dengan pihak lain untuk menyokong suasana ini? Kerana kadang-kadang jalan raya kita tidak mesra kepada pengguna basikal, kita tak ada track. Kalau di Langkawi jauh sangat, setiap tahun mungkin menyebabkan kos pula ke track kita LMBC di Langkawi. Tetapi di tempat-tempat lain, kawasan-kawasan hijau dan sebagainya, bagaimana pihak berkuasa tempatan misalnya, pihak persatuan berbasikal misalnya, memberi ruang-ruang ini supaya di situlah akan kita lahirkan bakat-bakat baru yang segar. Bagi saya kesedaran mula timbul. Kesedaran mula timbul kalau kita tengok di mana-mana juga. Saya rasa mungkin pihak berkewajipan usum melihat benda ni satu keperluan dan masa akan datang. Kalau dulu kita lihat mungkin tak ramai yang macam Haji cakap rare. Kita nak tengok orang yang kayu pergi ke Fraser Hill pun tak ada. So hari ini kita boleh tengok tiap-tiap hari. So jadi daripada situ saya nampak kerajaan akan ambil sesuatu tindakan. Badan-badan sukan juga nampak benda-benda ni. Mereka akan lakukan sesuatu. Selain daripada LMBC, adakah ada adik-beradik lain yang sudah Datuk lihat kejohanan-kejohanan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat-peringkat orang kata pun nasional misalnya? Saya tengok daripada segi kebanyakannya penganjur sekarang menganjurkan fun ride. Maknanya berkayuh untuk kesihatan, riadah. Ini bagus bagi saya. Boleh katakan tiap-tiap bulan ada benda ni. Kalau kita lihat magazine dia macam-macam ada. Jadi saya rasa ini suatu budaya yang bagus. Maknanya mereka lahirkan daripada situ budaya dan kita buat satu kejohanan yang lebih besar, daripada situ datangnya semangat dan juga keinginan untuk kita juga berbicara untuk menjadikan Langkawi sebagai satu hub berbasikal dunia, dan kalau boleh Datuk juga ada impikan Pulau Bebas Sukan ini mungkin boleh membawa masuk pelbagai aspek basikal, misalnya untuk lebih murah dan tidak orang kata pun membebankan pengguna ataupun peminat-peminat berbasikal, kerana orang kata pun ada dapatkan basikal yang elok tu beribu-ribu. Saya pun terperanjat juga, kadang ada 15,000, ada 20,000 kan. Jadi ini mungkin satu orang kata pun petanda bagaimana kita melihat Langkawi bukan sebagai lokasi circuit, tetapi juga untuk membawa orang kata pun produk-produk berkenaan dengan basikal ni, Datuk. Saya nampak memang dalam perancangan kita di peringkat awal memang kita lihat Langkawi berpotensi dengan apa yang Haji cakap tadi, tapi kita perlu adakan platform dulu di sana. Kalau kita adakan kedai basikal, kita tak ada support. Jadi kita susah untuk mendapat orang kata apa? Pembeli ataupun orang yang inginkan basikal yang macam Haji cakap tadi. Tapi kalau kita sediakan fasiliti-fasiliti lain yang ada di situ, dia orang faham dengan marketing yang kita ada, memudahkan lagi orang untuk tahu. Banyak sebenarnya produk-produk pelancongan yang kita kenal pasti. Bagaimana dengan sokongan daripada pihak hoteliers misalnya, pihak-pihak hotel, pihak-pihak badan rekreasi di Langkawi, supaya mereka menyediakan pakej-pakej berbasikal, mudah disewa dan sebagainya? Selepas 4 tahun penganjuran kita nampak begitu orang kata apa, kuat support, terutama sekali daripada segi LADA sendiri. LADA begitu kuat menyokong kita untuk menganjurkan sesuatu event di Langkawi, dan juga semua agensi-agensi di sana termasuklah pihak hotel lain-lain, mereka begitu membantu. Cuma kita kena tahu identify produk apa yang kita nak bawa lagi. Selain daripada kita wujudkan satu pusat basikal untuk orang beli, kita juga perlu dapatkan dealer daripada sana kan, untuk kita bawa produk mereka ke sana. Kalau kita lihat mountain bike ataupun sukan berbasikal bukit ini berbeza dengan sukan trek ataupun sukan lebuh raya. Dia mesti ada skill yang berbeza, kerana landscape kawasan untuk berbasikal tu curam, berbatu, ada berlumpur dan sebagainya, pastinya memerlukan kemahiran yang berbeza oleh pelumba. Bagaimana Datuk melihat? Adakah kita sudah bersedia dari sudut kejurulatihan misalnya, ramai tak jurulatih yang mampu
melatih anak-anak muda kita di bawah sana mungkin berminat tetapi tak ada orang kata pun coaching system yang benar-benar boleh membawa mereka ke peringkat yang tertinggi kerana mereka agak orang kata mudah menyerap segala ilmu-ilmu baru tetapi peluang itu tidak ada. Jadi saya nak minta orang kata pun respon daripada Datuk. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda setia bersama kami dalam agenda. Kita masih membincangkan cabaran basikal Bukit Langkawi 2013. Datuk, saya teringat kata-kata Jurulatih Negara John Beasley dalam orang kata pun melihat potensi anak-anak muda ataupun kita boleh lahirkan lebih ramai pelapis dalam sukan berbasikal, tak kiralah dalam basikal bukit ke, basikal track ke ataupun peringkat lebuh raya. Beliau mengatakan ruang infrastruktur perlu diperbanyakkan dan orang yang terlibat secara orang kata pun sepenuh masa untuk memberi tumpuan melahirkan bakat-bakat baru ini perlu diwujudkan lebih ramai. Dan kalau boleh, kalau velodrome tu setiap negeri ada velodrome. Kalau ada trek basikal bukit tu, kalau boleh setiap negeri ada trek yang sesuai untuk orang menumpukan ataupun minat mereka ke atas sukan berbasikal bukit ni. Pandangan Datuk? Saya nampak memang ada benda ni. Contoh dia kalau kita tengok di Putrajaya sendiri dan kita juga sebagai penganjur LMBC di Langkawi, kita build track yang memang sedia. Yeah. Maknanya mereka boleh pergi di mana-mana juga. Saya tengok track mountain bike atau trend. Saya spesifikkan kepada mountain bike. Yeah. Saya tak pergi kepada facilities lain. Nampak banyak benda ni mula berkembang dan juga mula nampak minat orang ke situ. Saya tertarik kepada apa yang John bagi pandangan tadi. Di mana kita create facility yang banyak. Yeah. Ia relate balik kepada apa yang saya kata tadi, membudayakan sukan tu tadi. Maknanya daripada situ mereka kenal. Kalau mereka tak jadi seorang pelumba yang hebat pun, sekurang-kurangnya mereka boleh maintain obesity mereka tak terlalu besar. Jadi ini banyak sebenarnya cabang dia. Kalau pengalaman negara-negara maju dalam sukan berbasikal orang kata pun bukit ini, apa yang mereka beri tumpuan untuk melahirkan lebih ramai orang kata pun pelumba-pelumba bertaraf dunia, kelab-kelab muncul seperti cendawan selepas hujan misalnya? Dia sebenarnya disiplin manusia itu sendiri. Maksud saya disiplin, mereka melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi kalau mereka ada self disiplin, kalau kita tengok, saya tengok kebanyakan atlet-atlet di luar mereka bekerja. Tapi mereka masih mempunyai masa untuk latihan di waktu pagi. Contohnya mereka sanggup bangun pukul 4 pagi untuk menjalani latihan. Walaupun negara mereka sejuk. Kerana minat mereka. Kerana keinginan mereka untuk berjaya. Okey, kali ini LMBC menawarkan lebih 10 pasukan terbaik Pro Tour yang bakal mengambil bahagian pada hujung bulan ini. Begitu juga 10 pelumba terbaik dunia dikatakan akan hadir. Boleh jelaskan sikit? Okey, kalau kita tengok tahun lepas, kita pro team kita yang datang tak sampai 10. So tahun ni ada peningkatan kepada 10 peserta dan ranking mereka mungkin ada yang 10 terbaik di dunia. Kita juga ada 15 negara yang confirm penyertaan mereka. Termasuklah daripada Kazakhstan. Ada pasukan-pasukan yang hebat daripada luar negara yang akan menyertai. Termasuklah rantau Asia. Ini yang kita rasa satu benda yang barulah bagi LMBC untuk menghadapi kejohanan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Bagaimana informasi ataupun respon yang mereka perolehi daripada, adakah dari sudut katakan penganjur pergi membuat promosi ataupun mereka mendengar dari rakan-rakan atau kelab-kelab yang sudah bersama LMBC sejak berapa siri yang lalu? Banyak cara yang mereka dimaklumkan. Ada yang mereka dengar daripada rakan pasukan mereka yang datang sebelum ni, jadi penambahan tu berlaku. Ada juga melalui media yang mereka sendiri tengok bagaimana Langkawi, kejohanan Langkawi International Mountain Bike ini berlaku. Ada juga melalui kita kata promosi yang kita buat di luar negara. Okey, apa yang boleh kita jangkakan untuk peringkat orang kata pun tempatan peringkat nasional ini? Berapa orang kata pun pelumba yang penganjur expect akan mengambil bahagian? Kita bagi kepada dua kategori. Kalau kita tengok, kita sendiri menganjurkan jamboree seperti biasa. Jadi ini mungkin menarik ramai lah. Yang ni biasanya ramai yang akan menyertai. Tapi bila kita sampai kepada international event ni, orang agak risau sebenarnya. Orang takut dia nak habis, orang komplit, dia kena latihan. Sebab saya tengok penyertaan daripada setiap negeri juga nampak peningkatan dia. Kita tengok daripada segi Sabah, hantar tim tahun ni.
Terengganu dah confirm tim dia. Makna masing-masing mula kepada persiapan untuk menghadapi cabaran tersebut. Yang peringkat international, Peringkat antarabangsa. international. Maknanya stage race ni. Bagaimana peningkatan ataupun yang kita boleh katakan jangkakan pelumba-pelumba tempatan ini? Saya rasakan penambahan dia daripada tahun lepas mungkin sekali lebih besar daripada tahun lepas. Ada peringkat yang katakan pelumba nasional kita akan mengambil bahagian seperti Anwar Manan tahun lepas? Mungkin, kemungkinan juga. Jadi mana national champion tahun lepas pun saya rasa macam Fauzan akan mesti menyertai kejohanan sekali ni. Jadi, okey, hadiah yang bakal ditawarkan. Hadiah keseluruhan yang kita tawarkan adalah $125,000 US. Termasuklah hadiah cabutan bertuah yang Jambori ada hadiah. kita bagi kereta. Kita ada hadiah kereta kita 1.6 Saga untuk tahun ni. Masih kita kekalkan kereta sebagai hadiah ada juga utama. orang kata pun peringkat international, peringkat antarabangsa menjadi point untuk mereka layak ke orang kata pun kejohanan dunia di Peter Marisburg. Itu pemenang yang bagian mana tu? Itu pemenang bagi World Cup Series yang kita bawa hari pada 28 hari Itu bulan. marathon tu. Itu memang kategori yang ingin mendapatkan kelayakan. Jadi untuk peminat-peminat tempatan perlu juga datang melihat pelumba-pelumba bertaraf dunia ini berlumba untuk marathon pada 2008 Beraksi pada hari tersebut. Okey, mungkin berbeza cara mereka, skill mereka dan sebagainya. Ya. Okey, terima kasih kepada Datuk Malik Maidin. Jangan lupa LMBC 2013 28 September hingga 5 Oktober di yang kata pun sirkuit tetap LMBC di Langkawi. Saya rasa mungkin cuti sekolah belum lagi, mungkin mudah mendapat hotel. Saya rasa penganjur boleh anjurkan orang kata pun di mana penginapan dan sebagainya. Jika ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, boleh melayari laman web LMBC 2013 dan juga mungkin ke Esrawani kami akan channelkan, salurkan kepada pihak penganjur pelbagai maklumat dari sudut porang penyertaan, hadiah dan juga bagaimana penginapan dan sebagainya di Langkawi, boleh dapat maklumat di situ. Kita akan terus memberi liputan tentang LMBC 2013. Awani akan bersama Datuk Malik Maidin dan juga peserta-peserta memberi liputan terkini sepanjang buletin Awani dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada Bon Voyage Sdn Bhd kerana menganjurkan kejohanan bertaraf dunia ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.